Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang muslim dalam melaksanakan salat fajar. Kemudian kita dapat berhimpun untuk mendengar sedikit tazkirah ataupun kuliah subuh. Kita akan melalui satu bulan yang dipanggil sebagai bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan, kata sebahagian ulama, diambil daripada perkataan Ar-Ramdha. Ar-Ramdha bermaksud pasir yang panas. Hina yarmidul fisal. Dalam hadis Nabi menyebutkan tentang salat yang dipanggil sebagai salat awabin. Hina yarmidul fisal, ketika mana pasir di padang pasir itu menjadi panas. Kenapa bulan ni dipanggil bulan yang panas? Setengah orang dok ingat bila masuk bulan Ramadan cuaca jadi panas. Tapi perkataan ini ataupun pandangan ini tak apa tepat. Sebab kalau tuan-tuan duduk di negara-negara yang sejuk, Ramadan dia sejuk. Dulu waktu saya pergi ke Jordan tahun 2001 sehingga 2006, bulan Ramadan tu musim sejuk, jadi tak terasa panas lah. Sebenarnya bulan Ramadan tu dipanggil dengan Ramadan dengan makna panas kerana Ramadan itu sifatnya panas, kerana ia membakar dosa-dosa hamba, termasuk dosa-dosa yang kita lakukan di luar daripada Ramadan. Baik. Kerana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sesiapa yang berpuasa kerana keimanan dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah, dia puasa tu kerana keimanan dia kepada Allah dan dia berpuasa tu mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Ramadan itu sifatnya mengampunkan dosa. Puasa itu sendiri yang berada dalam bulan Ramadan mempunyai pelbagai keistimewaan. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jal, kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah fa in kana siyamu
fa in kana yaumu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk walis-sha'im farhatan idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih atau kama qala. Dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ni hadis qudsi lah. Ya, hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu amali bani adam lahu illa siyam. Setiap daripada amalan anak Adam ini adalah untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap daripada amalan anak Adam ni adalah untuk diri dia kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, kerana puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Para ulama berbahas, kenapa Allah Ta'ala kata puasa ni untuk aku dan akulah yang akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa? Apa maksud dia? Sebahagian ulama mengatakan idafatus siyam ila Allah idafatut tashrif. Sandaran puasa yang Allah Ta'ala sebut di dalam hadis ini, ketika mana Allah menyandarkan puasa itu untuk dia, untuk zatnya, menunjukkan bahawasanya puasa ini mempunyai satu keistimewaan, kemuliaan. Mulia macam mana? Sebahagian ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahawasanya puasa ni istimewa disebabkan puasa ni tidak ada unsur-unsur riak di dalamnya. Kenapa puasa tak ada unsur riak? Kerana puasa ni satu ibadat yang istimewa. Dia tak macam ibadat lain. Bila orang tanya kita, puasa ni apa dia? Kan? Apa dia puasa ni? Definisi puasa apa dia? Kalau solat, definisi dia perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu solat. Maksudnya dalam solat ni ada takbiratul ihram. Dalam solat ni ada Fatihah. Dalam salat ni ada rukuk, dalam salat ni ada i'tidal, sehinggalah kita beri salam. Tapi kalau orang tanya kita puasa ni apa dia? Puasa ni simple aja. Imsakun nafs minal mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Jadi kalau puasa ni dipanggil ibadat, apa yang terlibat dalam pelaksanaan puasa? Kita puasa ni, kita mana ada buat apa-apa. Kalau salat tadi ada rukuknya, kalau salat tadi ada Fatihahnya, kalau salat tadi ada tasyahudnya. Tapi kalau puasa mana ada buat apa-apa? Apa yang tuan-tuan kena buat kalau tuan-tuan puasa? Yang kita dituntut untuk buat ialah jangan buat. Betul? Jangan buat benda yang boleh membatalkan puasa. Dalam hadis Nabi SAW riwayatkan daripada Allah juga, dalam riwayat yang lain Allah Ta'ala kata, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa ini meninggalkan makannya, meninggalkan syahwatnya hanya semata-mata kerana aku. So puasa ni dia tak macam ibadat lain. Kalau ibadat lain kita kena buat sesuatu.
Tapi puasa ni jangan buat. Jangan buat, dipanggil sebagai ibadat. Itu istimewa tu. Sebab itu Nabi SAW ketika mana ditanya oleh Abu Umamah tentang ibadah, Nabi SAW menyebutkan, alaika bisiyam, kamu kena banyak berpuasa, kerana puasa ini tidak ada ibadat yang seumpamanya. Itu yang pertama. Istimewanya puasa ni kerana puasa ni tak ada buat apa-apa. Oleh kerana itulah Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala menisbahkan puasa tu pada dia kerana orang yang berpuasa ni tak buat apa-apa dan sukar, susah, payah. Kata orang Perlis, payah kan? Payah. Puasa ni nak dimasukkan dengan unsur riak. Kalau solat, orang tahu kita sedang salat, nampak rukuk aja, oi dia tengah salat. Kan? Nak tunjuk orang dia baik, nak tunjuk ke orang dia baik, dia pun salat. Bakal pak mentua lalu dandan salat, nak tunjuk aku ni orang saleh. Tapi kalau puasa macam mana nak tunjuk? Tak boleh tunjuk. Melainkan kita kena sebut, saya sedang berpuasa. Takkan nak pakai signboard pula, saya tengah puasa hari ni. Kan? Jarang orang buat lah. Kan? Baik. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif ada juga menyebutkan bahawasanya puasa ni Allah Ta'ala sandarkan pada dia, sebab puasa ni kata dia tidak ada ibadat yang seumpamanya dalam mana-mana agama melainkan Islam. Maksudnya ketika mana penyembah berhala nak sembah berhala, mereka mungkin ada sujud, tapi untuk puasa tak ada. Tidak ada ibadat yang dilakukan kepada berhala sama seperti puasa. Baik. Bila Allah Ta'ala kata fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kata Al-Imam Ibn Rajab, bila Allah Ta'ala janjikan nak berikan pahala kepada orang yang berpuasa, maksudnya ganjaran yang diberi ni Allah bagi sendiri. Dan kita tahu Allah Ta'ala ini fadluhu wasi', kelebihannya begitu luas. Allah Ta'ala ini Rahim, Allah Ta'ala ini Rahman. Maka dalam memberikan pahala, pahala yang Allah Ta'ala bagi itu tak ada skema. Sebab itu dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah juga, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu pahalanya akan diganda. Al-hasanatu bi'ashri amsalha, satu pahala akan diganda 10. Sebab tu kita digalakkan untuk puasa 6 bulan Syawal. Sebab satu pahala, satu ibadat akan diganda 10. Paling kurang kita disuruh puasa 6. Sebab bulan Ramadan ada 30 hari. Kali 10 300. Campur 6 hari bulan Syawal, kali 10 60. 300 campur 60 360. Maka Nabi SAW sebut, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana lahu kasiyamid dahar. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dituruti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun. Itu paling minimal lah kiraan yang Nabi bagi itu. Tapi Allah Ta'ala kata siapa yang kullu amal ibni Adam yudha'af,
Setiap daripada amalan anak Adam ini pahalanya akan diganda. Ini rahmat Allah. Tapi kalau orang buat dosa, dosa tak diganda. Sebab itu dalam suratul A'la Allah Ta'ala menyebutkan, wa nuyassiruka lil yusra. Kami mudahkan kamu wahai Muhammad ke arah suatu yang mudah. Apa itu mudah? Sebahagian ulama tafsir kata, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi, dia mengatakan di antara tafsir yang Allah Ta'ala maksudkan kami mudahkan kamu ke arah sesuatu yang mudah, ialah syariat yang Allah Ta'ala beri ini adalah syariat yang mudah. Apa itu syariat yang mudah? Syariatus samha, syariat yang memberikan ganjaran yang berlebihan, ganjaran yang berganda-ganda kepada orang yang melakukan pahala. Tapi siapa yang buat dosa, dia tak ada ganda. Man amila sayyi'atan, sesiapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan diberikan satu je dosa. Tapi kalau pahala dia akan berganda banyak. Jadi sebab itu kalau orang masuk neraka, di mana dia salahkan Tuhan sebab dia masuk neraka? Dia akan salahkan diri dia. Siapa-siapa yang baca ayat Al-Quran berkenaan dengan orang yang masuk dalam neraka, kebanyakan daripada mereka akan minta, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami wahai Tuhan ke dalam dunia, kami nak beramal saleh. Inna muqinun, kerana sekarang ini kami telah yakin. Jadi puasa yang Allah Ta'ala syariatkan di dalam bulan puasa ini, Allah Ta'ala jamin dia yang akan bagi ganjaran kepada orang yang berpuasa. Dan bila Allah Ta'ala beri ganjaran, ganjaran Allah Ta'ala ini tidak ada skema. Bukan hanya sekadar gandaan 10. Sebab dalam riwayat hadis yang lain, Nabi SAW kata, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin ila ad'afin kathirah. Setiap daripada pahala yang dilakukan oleh insan akan diberikan ganjaran pahala 10 kali ganda ke 700 kali ganda ataupun lebih lagi, mengikut kepada kadar kualiti, kadar keikhlasan dan waktu yang di mana dilakukan ibadat tu. Sebab ibadat ni digandakan, pertama mengikut kepada kadar keikhlasan. Lebih ikhlas, lebih pahala. Ibadat juga akan digandakan pahalanya mengikut pada masa. Masa yang berbeza menentukan pahala yang berbeza. Umpamanya salat di awal waktu lebih besar pahalanya daripada salat di akhir waktu. Beribadat pada malam Lailatul Qadar lebih banyak pahalanya daripada beribadat pada malam-malam yang lain. Waktu berbeza menjadikan pahala berbeza. Kadang-kadang tempat yang berbeza menentukan pahala yang berbeza. Sebab itu salat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak daripada salat di masjid di tempat lain. Dan ada kalanya kadar pengorbanan itu juga berbeza. Kadar pengorbanan juga menentukan pahala yang berbeza. Sebab tu Nabi SAW memuji para sahabat dengan Nabi kata, la tasubbu ashabi fa innahu la tasubbu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Atau kama qala, kamu jangan cela sahabatku, kata Nabi, kerana demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kalaulah salah seorang daripada kamu menafkahkan menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, pahalanya masih lagi belum dapat menandingi pemberian sahabat yang satu tadahan tangan ataupun separuh. Sebab apa beza? Tuan-tuan pernah tengok Bukit Uhud? Bukit Uhud ni kira besar lah. Besar lah Bukit Uhud ni. Kat Madinah tu kira antara banjaran yang terbesar tu Uhud lah.
Kalau orang bagi emas sebesar Bukit Uhud untuk agama ni, infak untuk agama, emas sebesar Bukit Uhud, belum dapat menandingi pemberian sahabat. Sebab Nabi mengisyaratkan tentang kadar pengorbanan, bukan kuantiti tetapi kualiti. Sebab tu kadang-kadang kita ada rasa dalam diri, syoknya kalau aku hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa syok hidup di zaman Nabi? Sebab kalau hidup di zaman Nabi ni, boleh tengok Nabi, boleh salat belakang Nabi, rasa macam diri tu syok. Kan ada seorang tabi'in pernah sebut pada Abu Qatadah benda ni. Tuan-tuan tengok dalam Al-Adabul Mufrad. Ada seorang tabi'in kata, syoknya engkau jadi sahabat, boleh semayang belakang Nabi. Rindu kita nak jumpa Nabi kan? Abu Qatadah kata, janganlah menyesal pada benda yang kita tak dapat rezeki tentang. Kerana takut-takut kalau kita hidup zaman Nabi ni, takut-takutlah kita bukan ikut belakang Nabi, takut-takut duk jadi penyokong Abu Jahal. Sebab pengorbanan di zaman itu dahsyat. Takut-takut kita tak tahan. Maka bersyukurlah bila Allah Ta'ala jadikan kita di zaman ini Muslim. Kerana kalau hidup zaman tu, belum tentu. Hidup zaman tu belum tentu untuk menjadi mukmin lagi lah. Bersyukurlah kita hidup zaman ni, jadi orang Muslim, jadi sayang pada sunnah. Okey lah, alhamdulillah, syukurlah pada Allah. Baik, kita balik pada hadis yang kita sedang baca ni. Bila Allah Ta'ala kata, aku akan bagi ganjaran pada orang yang berpuasa, kata Imam Ibn Rajab, bila Allah bagi tidak ada skema. Bukan hanya sekadar 10 kali ganda, bukan hanya sekadar 700 kali ganda. Allah Ta'ala bagi lebih lagi, ikut kadar keikhlasan orang yang berpuasa. Dan puasa ni pula satu ibadat yang susah nak masuk riak. Dan puasa ini adalah ibadat yang mengandungi sifat sabar. Orang yang berpuasa diajar untuk sabar. Kena sabar banyak. Pasal apa kena sabar banyak? Kerana kita kena tahan diri. Waktu berpuasa ialah waktu di mana orang tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak syahwat. Tak boleh. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Tinggal makan, tinggal syahwat kerana aku, kata Allah. Semata-mata kerana Allah kita tinggalkan semua benda ni. Puasa mengajar diri berkenaan dengan sabar. So banyak ni elemen-elemen dalam puasa ni yang ada. Tidak ada riak, ajar diri sabar. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran kepada mereka itu tanpa hisab, yakni tanpa skema. Gandaan dia terlalu banyak. Maka sebab itu bila masuk dalam bulan puasa, kita semua berpuasa. Bila puasa, dia jadi tahan diri, orang jadi sabar. Dan puasa juga mengajar kita tentang konsep amanah. Amanah pada diri. Macam mana amanah pada diri? Tuan-tuan, puasa ni dia tahan diri daripada makan minum, tahan daripada syahwat. Bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita boleh tak masuk dalam bilik air, kunci pintu, hari panas terik, tengok air dalam kolah. Sini panggil kolah, takungan air tu kolah. Orang Perak panggil kolah. Masuklah tengok air dalam kolah. Oh, menarik air ni. Boleh tak minum? Bulan puasa siang-siang hari boleh minum? Tak boleh minum lah. Haram lah minum sebab kita puasa. Tengah-tengah hari bulan puasa ni, masuk dalam bilik air, tutup pintu. Boleh minum tak air dalam kolah tu? Tak boleh minum. Pasal apa tak boleh minum? Sebab bulan puasa haram minum. Tapi kalau kita minum, ada orang nampak tak? Ada orang nampak tak? Tak ada orang nampak. Duduk sorang-sorang dalam bilik air, mana ada orang nampak? Mungkin nafsu kata, alah minum je lah, bukannya orang nampak pun. Kan, kalau kita minum air tu, kolah tu sampai kering kita minum contohnya, lepas tu kita isi balik, bukan nampak.
Orang tak nampak. Masa masuk tadi kan, nampak penat je, keluar ceria. Siap bawa sirap pergi masuk kan, siap bawa siap bawa sirap punya pembancuh tu, bawa masuk. Keluar ceria. Nampak ceria ni? Iyalah, kita kan bulan Ramadan. Tapi kita tak buat. Orang mukmin tak buat benda tu. Walaupun orang tak nampak, kita tak buat. Pasal apa tak buat? Sebab kita tahu Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala sedang melihat. Walaupun orang lain tak nampak, kita tak buat. Puasa mengajar diri amanah. Puasa mengajar diri untuk sabar. Puasa mengajar diri untuk amanah. Puasa mengajar diri untuk jaga waktu. Jaga waktu. Bulan puasa orang jaga waktu. Sebab dia tahu bila dia nak berbuka. Tengok jam. Dia kata, lagi seminit nak buka ni. Dia pun duduk depan makanan nak buka puasa. Dia duduk. Orang tanya, buat apa tu? Tunggu buka puasa. Bila buka puasa ni? Dia pun tengok 30 saat lagi. Kan? Ada tak orang mukmin yang berpuasa ni, dia kata, alah 30 saat lagi, takkan Tuhan nak kira 30 saat, makan dulu lah. Ada? Tak ada kan? Kita tunggu sehingga kan, kalau 30 saat tu dah masuk sekalipun, kita tak makan, tunggu azan masjid dulu. Tak tahulah, saya membesar di Ipoh. Jadi saya harap tuan-tuan boleh fahamlah bahasa saya ni. Saya tak belajar lagi bahasa Perlis. Segan nak cakap bahasa Perlis, takut orang ketawa, takut tak kena. Jadi saya duduk di Ipoh. Ipoh ni dia punya waktu solat dia lambat lagi daripada Kuala Lumpur. Jadi bila azan kat TV, kat Ipoh tak masuk lagi. So kita kena tunggu. Kita pun tutup lah. Bila masuk je azan kat TV tu, tutup TV. Sebab apa nak dengar azan kat Ipoh pula? Tengok jam macam dah masuk, tapi masjid tak azan lagi. Walaupun jam dah masuk, masjid tak azan, kita tak puas hati nak tunggu azan kat masjid tu. Padahal mungkin waktu dah masuk, cuma muazzin tu tak azan lagi. Pasal apa? Sebab dia makan dulu baru azan. Dia minum sikit kan. Mana tahu tiba-tiba dia minum, sedap pula air ni, habis satu balang dia minum baru dia azan. Lambatlah sikit. Kita tunggu. Tak buka lagi, tak buka lagi. Pasal apa tak buka lagi? Belum azan lagi. Dah masuk dah ni. Dah tunggu azan kat masjid. Diajar untuk jaga masa. Kita diajar untuk jaga masa bila masuk dalam bulan Ramadan. So dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala didik kita dengan pelbagai perkara. Diajar untuk ikhlas, diajar untuk jaga masa, diajar untuk jangan riak, dan diajar untuk amanah, terasa diri dikawal sentiasa oleh Allah. Dan disebut juga oleh para ulama, puasa ni bila Allah Ta'ala kata untuk dia, sebab apa istimewa? Sebab puasa ni di antara ibadat yang panjang. Di antara ibadat yang panjang. Apa ibadat yang paling panjang dalam agama ni? Agak-agak tuan-tuan, apa ibadat yang paling panjang sekali? Hasan? Ihram panjang. Kita ihram buat haji tu kan panjang. Dan selain daripada ihram, puasa bermula daripada subuh sampai ke maghrib. Kalau kita duduk kat Malaysia ni mungkinlah 13 jam. Tapi masa saya dengan Ustaz Said duduk dekat Jordan dulu, 2011 sampai 2015 kami puasa di Jordan. Masa tu musim panas. Puasa mula pukul 4 pagi
berbuka pukul 8 kan? Pukul 8. Itu belum lagi kalau puasa dekat negara-negara yang macam negara Eropah, 20 jam. Tapi dia pertahan puasa 20 jam. 4 jam dia tak puasa. Masa itulah nak buka puasa, masa itulah nak salat Isyak, masa itulah nak salat tarawih, masa tu nak sahur balik, lepas tu puasa balik 20 jam. Tapi orang Muslim tahan, sanggup, panjang, terasa diri dikawal oleh Allah. Tu saya kata tadi, amanah tadi tu. Masuk dalam bilik air, kita tak minum. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah Ta'ala sedar. Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Dia macam masuk dalam lift ada CCTV. Kita masuk dalam lift, kalau tak ada CCTV dengan masuk lift ada CCTV, beza kan perangai. Kalau masuk dalam lift, elevator tu, tutup je pintu, tengok tak ada kamera. Masa ni lah nak korek hidung, nak cabut bulu hidung, orang bukan nampak, nak garu sikit, masa tu lah. Tapi bila ada CCTV, dia kata ada kamera, nak korek hidung pun segan, nak cabut bulu hidung pun tak payahlah, orang nampak, orang rakam, orang nampak aku. Puasa pun sepatutnya kena adalah ciri-ciri tu, kena ada sifat tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melihat kita. Kita tengok benda ni, benda ni boleh batal puasa, benda ni boleh kurangkan pahala puasa. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan wasiyamu junnah. Dalam hadis ni Nabi riwayatkan wasiyamu junnah, puasa itu perisai. Kata Ibnu Ashur, apa maksud junnah? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata junnatun minan nar. Junnatun minan nar ni perisai daripada neraka lah. Sebab puasa ni istimewa yang saya sebut tadi tu. Ibn Ashur kata boleh juga maksud perisai daripada penyakit-penyakit. So bila kita masuk dalam bulan puasa, kita jaga makan. Tak makanlah siang tu, tahan nafsu, kawal nafsu. Dia ada beza kawal nafsu, kontrol nafsu dengan bela nafsu, ada beza. Dalam bulan puasa ni kita bukan disuruh untuk bela nafsu. Tahu bela nafsu? Tengok sesuatu, barang makan, nanti dulu dia kata, belum masanya lagi. Sabar wahai nafsu. Masuk je Ramadan, dia punya makan sampai tertongging makan, sampai terlentang makan. Itu tak betul. Makan sekadarnya. Sebab kita nak tarawih pula malam tu. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis lain, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi dalam bulan puasa diajar jangan bertengkar. Fa in sabahu ahadun fa in kana yaumu siyami ahadikum, kalaulah hari itu salah seorang daripada kamu berpuasa, fa in sabahu ahad fala yaskhab wala fala yarfas wala yaskhab, jangan dia sebut perkataan yang kotor, jangan dia meninggikan suara bertengkar. Jangan, Nabi SAW kata jangan sebut perkataan kotor, jangan angkat suara untuk bertengkar, tak boleh. Untuk apa ni? Supaya kita ada satu kekuatan kawalan diri. Sebab bila masuk bulan puasa, kita lapar. Siang-siang hari kita lapar. Jadi bila lapar, orang ajak kita bergaduh, orang ajak kita bertengkar, orang maki kita, orang fitnah kita, agak-agak kita ada mood tak untuk cakap elok-elok. Dah lapar ni, pagi tadi tak sempat sahur pula dah. Saya bulan puasa tahun lepas, ujian pada saya tu kuat sikit lah. Orang duk cut video saya berceramah satu tempat, orang ambil video saya, dia cut luar daripada konteks. Lepas tu dia fitnah, dia kata Rozaimi kata Allah ni berjisim, sedangkan saya tak kata macam tu. Tapi sebab dia potong video pendek, masa tu tuan-tuan, kita dah lah tengah lapar kan, kita rasa macam, terasa diri tu macam nak maki ya. Teringat hadis ni,
fala yarfas wala yaskhab. Jangan sebut perkataan kotor, jangan bertengkar, jangan bertengkar lah kata orang Perlis ni, jangan bertengkar, jangan hingar. Kawal diri. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Kalau ada orang ajak kita bertengkar, katakan aku sedang berpuasa. So dalam bulan puasa ni pun ada satu lagi keistimewaan, kawal diri, self control. Sebab kalau dalam bulan puasa kita boleh kawal diri, jangan marah, jangan maki orang, jangan kutuk orang, jangan mencarut. Waktu lapar pun kita boleh kawal, waktu kenyang insya-Allah kita boleh kawal. Tapi ada mungkin sebahagian manusia ni dia jadi Ramadhani, dia bukan jadi Rabbani. Sebab itu para ulama dia pesan kat kita, dia kata kun Rabbaniya wala takun Ramadhaniya. Kamu jadi Rabbani. Kita dalam bulan puasa ni kita nak jadi hamba Tuhan, bukan hamba Ramadan. Sebab ada di kalangan manusia bila masuk bulan Ramadan jadi baik, jadi rajin. Keluar je bulan Ramadan, dia balik rupa itu jugalah. Dia jadi seperti mana dia asal sebelum masuk bulan Ramadan. Ini salah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan, ditentukan ke atas kamu, ditetapkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana kewajipan itu dikenakan, diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa adalah satu madrasah, satu sekolah. Ramadan ni satu sekolah, dijadikan pelbagai ibadat. Puasa tu sendiri memberikan pelbagai elemen untuk menjadikan diri tu baik dengan sifat mukmin. Ada sifat amanah, ada sifat sabar, ada sifat syu'ur bil muraqabah. Apa syu'ur? Rasa diri dikawal oleh Tuhan. Self control, jangan maki orang, jangan angkat suara, tahan diri. Ada dalam bulan puasa ni. Jadi kebanyakan bila masuk bulan puasa, channel TV pun tayangkan tayangan yang baik-baik. Baru ni heboh satu drama, saya tak tengok, tapi ramai orang duk cakap. Drama yang ada unsur soft porn. Apa soft porn? Agak lucah, yang ada sedikit elemen lucah lah. Dikatakan drama tu akan ditayang bulan Ramadan. Ramai di kalangan kita yang marah, kecam. Sebab dia kata bulan puasa ni kau nak pergi tayang drama macam ni, orang tengah puasa. Sebab tu bila kita masuk je bulan Ramadan, aktiviti ataupun drama-drama apa semua ke arah kebaikan. Baguslah tu. Kan artis-artis pun semua kalau sebelum Ramadan nyanyi lagu yang tak tentu hala, masuk bulan Ramadan terus nyanyi lagu Selimut Putih. Tapi jangan pula bila keluar Ramadan kita jadi syaitan balik, jangan. Kerana Ramadan tu 30 hari tu kita dah kawal diri, kita dah ada sifat amanah, kita dah ada sifat sedar yang Allah Ta'ala sentiasa lihat kita. Kita dah tak maki orang, kita dah tak bertengkar dengan orang. Sepatutnya bila keluar bulan Ramadan, kita membawa gelaran muttaqin, membawa gelaran orang yang bertakwa, tak fitnah orang dah. Sepatutnya. Tapi ada sebahagian orang, dia menjadi Ramadhani, dia menjadi penyembah Ramadan. Masuk bulan Ramadan, masjid jadi ramai. Ramai orang datang, terutamanya pada malam satu Ramadan. Ramai datang nak sembahyang tarawih. Sebelum PKP lah. Tapi tahun ni dah tak ada dah, alhamdulillah. Dengar cerita 1 hari bulan 4 ni Covid pun nak balik kampung lah. Tiket dah beli. Dah siap-siap nak balik lah. So kita boleh mengimarahkan masjid. Malam satu Ramadan penuh.
Sebab tu kalau ustaz-ustaz nak bagi tazkirah Ramadan pun dia akan pilih yang awal-awal. Sebab dia kata awal-awal ni masjid penuh, syok nak bercakap. Tapi bila Ramadan itu makin ke depan dan makin mengakhiri garisan, makin dekat dengan garisan penamat, saf pun di masjid makin maju, iaitu makin maju ke depan, makin maju ke depan, makin maju, kerana iman kepada Lailatul Qadar itu telah bertukar kepada Lailatul Kamdar. Patut cari Lailatul Qadar, dia tak cari Lailatul Qadar, dia pergi cari Lailatul Kamdar. Dia pergi Kamdar, dia pergi cari kapet. Sini ada Kamdar? Tak ada. Tak ada Aku kat Ipoh kami pergi cari Lailatul Kamdar lah. Soh makin maju ke depan. Kita tak mau menjadi Ramadhani. Kita tak mau menjadi orang yang menyembah Ramadan. Apa itu menyembah Ramadan? Selagi ada Ramadan, maka selagi itulah rajin. Keluar je Ramadan, lebuh. Dan kita sedar Ramadan ni Allah Ta'ala bagi latihan. Sebab itu bila Nabi sebut dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Bila masuk bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga. Pintu syurga akan dibuka. Buka pintu syurga begitu banyak dengan pelbagai pakej ibadat. Ada pintu puasanya, ada pintu salatnya, ada pintu qiyamnya, ada pintu sedekahnya, macam-macam jenis. Ada pintu tilawahnya, macam-macam jenis kategori ibadat yang ada. Tiba-tiba keluar Ramadan, kita tak dapat nak konsisten dalam beramal. Itu rugilah. Tak dapat konsisten dalam beramal. Lebih malang lagi, bila masuk bulan Ramadan pun tak latih diri untuk jadi baik. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dilihat oleh para sahabat menyebutkan amin, 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 3 kali amin. Apa maksud amin? Ya Allah mustajabkan, ya Allah mustajabkan, ya Allah mustajabkan. Para sahabat tengok Nabi naik mimbar sebut amin, dia pelik. Turun daripada mimbar, para sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kami dengar engkau sebut amin, amin, amin. Apa dia tu? Apa yang amin tu? Nabi SAW menyebutkan, tadi datang kepada aku Jibril. Maka dia menyebutkan 3 benda. Yang mana Jibril kata, raghama anfu abdin adraka abawaihi indal kibar falam yudkhilhul jannah. Malang bagi seorang hamba apabila ada dapat ibu bapanya dalam keadaan mereka sudah tua. Dia hidup waktu ibu bapanya tua, tapi tak masuk ke dalam syurga dia sebab berbakti. Dia tak dapat berbakti pada ibu bapa dia, sedangkan itu adalah medan untuk dia buat pahala. Kau sebut amin wahai Muhammad, sebutlah ya Allah mustajabkan doa ni. Maka Nabi pun kata amin. Satu lagi doa, malang bagi seorang hamba apabila zukirta indahu falam yusalli alaik, apabila nama kamu disebut di sisinya wahai Muhammad dan dia tidak berselawat ke atas kamu. Malang dia ni. Kau sebut amin wahai Muhammad, Nabi pun kata amin. Jibril kata lagi, raghama anfu abdin adraka Ramadan falam yughfar lahu fansalakha falam yughfar lahu. Malang bagi seorang hamba apabila Allah memberikan kepadanya rezeki untuk hidup dalam bulan Ramadan, tapi bila Ramadan itu berakhir, dia tak dapat pengampunan. Masuk Ramadan dengan tak masuk Ramadan sama je dia. Keluar Ramadan lagilah sama. Orang macam ni kata Jibril akan rugi, akan malang. Sebut amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun kata amin. Jadi kita bila masuk dalam bulan Ramadan ni, sepatutnya ia menjadi betul, ia pesta ibadah. Adanya tarawih, adanya puasa, adanya tilawatul Quran. Sebab bulan puasa ni memang bulan Quran lah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bertadarus dengan Jibril.
Seperti mana kata Ibn Abbas, dia bertadarus dengan Jibril. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan, di bulan Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa itu diturunkan padanya Al-Quran. Jadi mulia bulan Ramadan ni sebab Quran turun. Hebatnya Quran ni, Quran turun dalam bulan Ramadan, bulan tu jadi mulia. Quran turun di Mekah dan Madinah, bumi tu jadi mulia. Quran diturunkan oleh Jibril tu jadi mulia berbanding malaikat yang lain. Quran tu turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu menjadi mulia berbanding nabi-nabi yang lain. Lebih mulia. Quran itu turun pada umat Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala menyebutkan kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik ummah. Kita menjadi umat yang terbaik apabila Quran turun. Bulan yang diturunkan padanya ayat Al-Quran, bulan tu jadi bulan yang paling mulia. Malam diturunkan padanya Al-Quran, malam tu jadi malam Al-Qadar. Jadi kita nak jadi mulia, kena amalkan isi kandungan Quran. Malam tu turun Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar menjadi khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. So, apa saja yang berkaitan dengan Quran menjadi mulia. Maka sebab itu bulan ni bulan mulia, bulan Quran. Masuk bulan Ramadan, orang bertadarus, orang hafal Quran, orang ambil manfaat daripada Al-Quran. Sepatutnya amalan itu berterusan. Kerana kita ni tak ada kemuliaan melainkan kena kembali kepada Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini diajar kepada kita untuk banyak bersedekah. Itu di antara istimewaan juga tu. Ibn Abbas kata dalam hadis riwayat Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebaik-baik manusia, sepemurah-pemurah manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih pemurah apabila masuknya bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika mana Jibril jumpa dia bertadarus, fayudarisuhul Quran. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan, manusia jadi pemurah. Kerana di sana ada riwayat, walaupun riwayat ni ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Sebahagian mendhaifkan, sebahagian mengatakan ia hasan, iaitu hadis man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri fa'ili, atau kama qala, sesiapa yang beri makan kepada orang yang berbuka puasa, dia akan dapat pahala orang yang berbuka. Bukan maksudnya dicuri amalan puasa orang buka, tak. Allah Ta'ala akan bagi pahala lain sama macam orang yang berpuasa tu. Jadi bila masuk bulan Ramadan, orang jadi pemurah. Yang ni kita sedekahkan tamar, yang tu kita sponsor more, kan, bulan puasa. Sebab apa? Sebab bulan ni memang bulan orang buat kebaikan. Tetapi jangan hanya bulan itu terhenti di situ, kena sambung. Kerana bulan itu adalah latihan. Kalau kita boleh kawal diri daripada marah bulan puasa, ketika lapar kita boleh kawal. Sebab mungkin ada orang salah faham. Dia kata apa? Dia kata kalau kita puasa, orang ajak kita bergaduh, kita kena kata saya berpuasa, jangan gaduh. Adakah bermakna kalau tak puasa boleh bergaduh? Tak. Maksud hadis ni adalah bila puasa orang ajak bergaduh, kita boleh kawal diri. Dalam keadaan lapar pun kita kawal. Maksudnya dalam keadaan kenyang lebih mudah untuk kawal. Kemudian Nabi SAW sebut, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, la khalufu fami sa'im atyabu indallah min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini istimewa lah Allah Ta'ala bagi. Kita puasa, mulut berbau. Jadi bila mulut berbau, Allah Ta'ala suka bau tu lebih baik daripada bau kasturi. Tapi pada Allah lah, bukan pada manusia.
Tapi okey sikit lah sebab kita pakai mask tahun ni. Janganlah pula nanti bila kita buka aja mask, kita pergi kat orang, betapa hal kau ni, perangai teruk, bau kasturi, kau tak beriman dengan hadis ke? Lebih baik daripada bau kasturi itu di sisi Allah, di sisi manusia bau busuk kopi itu jugalah kan? Cuma ulama berbeza pendapat lah. Hukum kita bersugi, gosok gigi lepas zuhur waktu bulan puasa, mazhab Syafi'i mengatakan tidak digalakkan, sebab bila kita berus gigi itu akan hilang bau itu, sebab bau itu Tuhan suka. Tapi sebahagian ulama seperti mazhab Hanafi mengatakan boleh, sebab bau itu bukan datang daripada mulut, bau itu datang daripada perut. Maka tak jadi masalah lah kalau nak gosok gigi lepas daripada waktu zuhur, mengikut pandangan yang rajih di sisi saya lah, iaitu boleh gosok gigi kerana bau tu dia tak datang daripada mulut, bau tu datang daripada perut kita yang kosong. Oleh kerana tu, keistimewaan orang yang puasa ni banyak, jadikanlah diri kita ni Rabbani, supaya bila keluar aja bulan puasa, sifat-sifat dan orang kata apa, kebaikan-kebaikan yang kita dapat di bulan puasa ini dapat diteruskan sehingga masuk Ramadan berikutnya, latihan lagi. Dia macam, kalau orang kata apa, kalau macam pegawai kerajaan ni, dia kena masuk latihan. Kalau macam pensyarah macam saya ni, ada waktu-waktu kena pergi sabbatical. Sabbatical ni kita berhenti cuti belajar, sebab dah mengajar aja kan, mengajar, lama-lama mungkin ilmu dah habis dah, semua dah sampaikan ke orang dah. So kerajaan bagi tempoh 9 bulan pergi cuti, pergi belajar lagi 9 bulan, gaji jalan, tu dipanggil sabbatical. Benda ni Islam dah buat dulu dah. Setahun, sebulan itu bulan latihan. Diajar untuk kita lapar, tahan diri siang-siang, kontrol nafsu, bersifat amanah, bersifat sabar, tidak ada riak. Keluar di bulan Ramadan, kita membawa sifat-sifat tu sampai Ramadan berikutnya, untuk kita masuk balik latihan yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rezeki untuk bertemu di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjadikan bulan Ramadan ini bulan keampunan untuk kita. Para salafus salih zaman dulu, mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala rezekikan mereka untuk masuk dalam bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu keluar, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah supaya menjadikan amalan ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merezekikan kita untuk hidup dalam bulan Ramadan, menjadi orang mukmin yang sebenar di dalam bulan Ramadan, dan ciri-ciri yang berada dalam bulan Ramadan lekat pada diri kita walaupun kita telah meninggalkan bulan Ramadan itu nanti, insya-Allah. Moga-moga kita menjadi muttaqin, moga-moga kita membawa gelaran orang yang bertakwa. Kalau masuk universiti, belajar 4 tahun, keluar daripada universiti, lulus, kita membawa gelaran sarjana muda. Masuk universiti balik, belajar 2 tahun, bawa gelaran sarjana. Masuk lagi universiti, belajar 3 tahun lagi, jadi doktor falsafah, doktor. Ramadan, bila kita masuk dalam universiti Ramadan, dilatih dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan kita keluar, kita membawa gelaran muttaqi, orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ibnu Kathir menukilkan daripada Ali bin Abi Talib. Takwa itu maksud dia apa? Takwa itu maksud dia al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Ali bin Abi Talib kata, takwa ni apa dia? Al-khawfu minal jalil, takut terhadap Tuhan, takut dengan Tuhan, takut dengan azab Tuhan. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan isi kandungan Quran. Takut pada Tuhan, beramal dengan isi kandungan Quran. War ridha bil qalil, dan rasa cukup dengan sedikit yang Tuhan bagi. Wa
wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari kita bertemu pada Allah. Sufyan Ats-Tsauri kata, takwa ni apa dia? Takwa ni ialah seperti mana kamu berjalan dengan tidak berkasut di jalan yang penuh dengan duri. Itu takwa. Kita berjalan, kasut tak pakai, tapi jalan tu penuh duri. Macam mana kita jalan? Kita akan cari tempat-tempat yang tak ada duri untuk kita letakkan kaki kita. Itulah orang bertakwa. Jadi kita nak ambil apa pun dalam dunia ni, kita nak gunakan apa pun dalam dunia ni, macam kita nak letakkan kaki tempat yang berduri. Tengok tempat-tempat yang tak ada duri, di situ kita letakkan. Tempat-tempat yang tak bahaya lah. Bukan apa, sebab kadang-kadang kita tengok zaman-zaman ni tuan-tuan, kadang-kadang tak boleh beza dah maksiat dengan tak maksiat. Tuan-tuan buka YouTube sekarang ni, iklan forex online ni saya tengok, budak-budak Melayu duk kempen, pakai tudung lah tu, sedangkan benda tu telah difatwakan haram. Kita pun takut tengok, kan? Jadi zaman-zaman kita dah berada di akhir-akhir zaman, orang tak boleh beza dah mana yang halal, mana yang haram, melainkan orang yang beriman, melainkan orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa, menjadikan kita orang yang ikhlas, menjadikan kita Rabbani bukan Ramadhani, penyembah Allah bukan penyembah Ramadan. Kerana kalau kita sembah Ramadan, Ramadan akan berakhir. Tapi kalau kita sembah Allah, Allah hayyun la yamut, Allah Ta'ala itu maha hidup, dan Allah Ta'ala itu sekali-kali tidak mati. Wallahu Ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua, memberkati kehidupan kita semua, memberikan rezeki kepada kita semua untuk bertemu dalam bulan Ramadan, dan memberi keampunan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.